Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Thank you very much masih lagi sudi view video-video aku dekat dalam my YouTube channel ni dan terima kasih sebab sudi subscribe. Yang belum subscribe tekan butang merah yang dekat bawah tu dan jangan lupa tekan juga butang notification supaya anda tidak ketinggalan aku punya video dekat dalam my YouTube channel ni. Okey, kita jump terus pada topik hari ini. Okey, anda rindukan dengan background ini selepas hampir 2 minggu ataupun dekat 3 minggu macam tu saya tak gunakan background ini untuk saya punya video. So hari ini saya gunakan background yang sama sebab saya ada kerja sedikit dekat office. So saya singgah sebentar dan ambil peluang ini untuk record video. So hari ini kita nak bercakap tentang isu apa berkenaan dengan isu artis Malaysia minta bantuan. So ramailah makcik-makcik bawang, pakcik-pakcik bawang, netizen-netizen Malaysia yang mengutuk mereka. Okay. Ada lagi ramai golongan-golongan yang lebih memerlukan daripada golongan artis. Pergilah jual baju, pergilah jual kasut tu, pergilah jual ini, jual itu. So, saya nak bercakap tentang isu ini. Sekali lagi saya jelaskan apa yang saya ucapkan dekat sini. Bukanlah menegur pihak-pihak tertentu yang menyatakan statement-statement seperti ini. Tetapi saya menegur secara general. Okay, supaya kita semua boleh faham apa benda yang saya nak sampaikan dalam video ini. Tonton video ini daripada awal sampai akhir supaya tidak timbul salah faham. Okay, so kalau nak bercakap tentang isu ini, kita tak boleh nak bandingkan. Okay, di antara, sebab ada netizen yang membandingkan antara artis Korea sibuk nak bantu kerajaan mereka masa krisis seperti ini, tetapi artis Malaysia sibuk nak minta bantuan. So perbandingan ini pada saya adalah sangat-sangat tidak kena dengan situasi. Sebab kalau kita tengok artis Korea ini ataupun K-pop industri ini merupakan industri yang nilai dia berbilion ringgit dan mereka ini artis yang universal, maksudnya mereka boleh buat persembahan di seluruh dunia. Ke mana-mana tempat pun mereka laku. Akan tetapi artis Malaysia cuma beberapa sahaja yang terlibat dengan dunia antarabangsa. Maksudnya mereka terlibat dengan artis-artis, mereka terlibat dengan negara-negara lain. Cuma kalau artis Malaysia yang biasa, mereka ini terlibat dalam negara sahaja. So kalau nak bercakap pasal krisis COVID-19, ia merupakan satu krisis yang bukan krisis yang eksklusif, okay? Tetapi satu krisis yang inklusif, maksudnya menyeluruh. Setiap seorang daripada kita terjejas akibat daripada krisis COVID-19 ini tadi. Okay, wabak ini menjejaskan semua orang. Okay, bukan hanya golongan artis, bukan hanya golongan rakyat biasa, bukan hanya golongan pekerja kerajaan, pekerja swasta, every one of us, everyone, orang yang dekat Malaysia ini, malah seluruh dunia lebih kurang 3 bilion orang terjejas dengan benda ini. Okay, tidak terkecuali. Sebab itu saya cakap tadi, ia bersifat inklusif, bukan eksklusif kepada sesetengah individu sahaja. So, kalau kita nak bercakap atau mengutuk mereka kenapa nak minta bantuan sedangkan ramai lagi yang memerlukan. Okay, saya faham netizen bercakap seperti itu disebabkan orang yang mengeluarkan statement itu nampak seperti orang senang. Okay, yang keluarkan adalah black, ada yang keluarkan benda ini Tomo, ada menegur tentang isu seperti ini. So, bila orang yang nampak senang menegur atau bercakap tentang isu seperti ini, of course kalau netizen tidak memandang detail yang mereka ucapkan ataupun benda yang mereka konten dalam statement yang mereka buat, of course netizen rasa macam diorang ni kan beli kasut beribu-ribu, pakai baju beribu-ribu, boleh minta bantuan. So, kalau macam Tomo ini seorang businessman, okay? So, bila dia bercakap, orang akan rasa macam tidak adil untuk dia cakap artis pun perlukan bantuan. So, kita kena lihat daripada segi skop sini. Artis yang mungkin sangat terjejas dengan isu seperti ini, krisis ini adalah artis ataupun anak seni yang hanya bergantung kepada persembahan.
misal katanya mereka ini bukan daripada kalangan influencer, YouTuber, ataupun mereka ini tak ada income lain selain daripada being an artist, buat persembahan everything. Of course mereka ini sangat-sangat terjejas, okay, dan mereka boleh jadi orang yang sangat-sangat susah, okay, dalam keadaan realiti seperti ini, sebab tidak ada persembahan, tidak ada duit, tidak ada income, macam mana nak hidup? Okey, kalau mereka ada simpanan, ada macam contoh ada KWSP untuk khas untuk mereka, mungkin ada pertolongan juga daripada segi situ. Tapi saya tak pasti pula yang artis ni ada KWSP ataupun tidak. Okey, tapi kalau orang macam pekerja-pekerja swasta mungkin ada KWSP, mungkin boleh membantu. Tetapi golongan artis tidak. Dan pertukaran lifestyle daripada yang aktif sebelum ini, yang mereka buat persembahan depan orang ramai, kemudian pertukaran kepada environment tersebut mungkin mendatangkan tekanan, dan itu juga boleh mengakibatkan stres ataupun mengakibatkan kesan yang buruk selepas daripada krisis. Itu pun dikira terjejas juga sebenarnya. Macam saya, orang cakap, you bekerja swasta and then dapat gaji tiap bulan. Of course tidak ada kesan yang mendalam terhadap diri you. Okay, kalau daripada segi kewangan, mungkin ada security daripada segi situ. Tapi saya pun risau juga, kalau ini efek saya punya company, of course akan berlaku keadaan di mana saya tidak ada sumber kewangan dan saya tidak boleh nak teruskan plan financial saya seperti biasa. So kalau orang individu seperti ini, krisis kita yang berlaku pada kita sekarang adalah pengajaran yang sangat besar untuk kita, supaya kita merancang keuangan dengan baik. Okay, dan saya tak salahkan pihak artis untuk meminta bantuan daripada pihak kerajaan. Okay, sebab pada saya every one of us terjejas. Dia bukan inklusif, dia bukan eksklusif tapi bersifat inklusif, menyeluruh, dan semua kita terjejas. So be fair to them, dengar apa kata diorang, apa yang diorang rasa, apa yang diorang alami. Okay, sebab kita semua mengalami kesusahan yang sama, sama-sama bekerjasama, doakan mereka sama-sama dapat berhadapan dengan situasi ini dengan baik. Okay, jangan sebarkan kebencian pada orang. Of course kita sebagai seorang manusia, bila dalam keadaan tertekan, kita rasa stres bila orang ni minta bantuan, tapi ada lagi yang memerlukan lebih daripada mereka. Of course saya yakin benda itu, tapi bagi artis yang memang hanya bergantung pada persembahan, totally mereka tidak ada income apa-apa sekarang. So I think that's all from me. Thank you very much for watching and then have a good day semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye.